Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih kerana sentiasa memberi support pada Akak. Kita sedia maklum pada hari ini ramai di kalangan rakan-rakan kita sedang diuji dengan ujian COVID. Akak mendoakan supaya mereka-mereka yang sedang diuji diberi kesembuhan. Dan akak juga mendoakan supaya kita semua sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang dijanjikan, hari ini akak nak menceritakan kisah episod ketiga Tangkal Puaka Mak Isah. Jadinya sebelum ni di episod pertama dan kedua, akak ada menceritakan perjalanan macam mana Ainun dibebaskan daripada belaan Mak Isah. Sementara episod 2, akak menceritakan bagaimana saat akhir arwah Mak Isah menghembuskan nafas terakhir. Dan hari ini akak nak ceritakan pula apa yang berlaku selepas arwah Mak Isah meninggal dunia. Untuk mengetahui apa yang berlaku, korang kena stay tune dengan akak. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehingga anak menjadi sumber kemarahan bagi ibu bapanya, dan hujan akan menjadi panas. Hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas, dan akan bertambah banyak orang tercela, dan akan berkurang orang yang baik, dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua, dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik. H.R. Tabrani. Selepas arwah Mak Isah meninggal, rumah yang ditinggalkan oleh arwah Mak Isah tidak lagi didiami oleh sesiapa pun. Jadi, rumah tersebut telah dihempap oleh pohon jejawi yang sangat besar korang, sehingga menyebabkan hampir 100% bahagian rumah tersebut musnah. Jadinya, keadaan persekitaran rumah Mak Isah mula ditumbuhi dengan semak samun. Dan juga keadaan di kawasan rumah tersebut juga mula menjadi satu situasi yang seram untuk penduduk kampung lalu lalang. Sebab apa tahu? Sebab rumah arwah Mak Isah ni terletak berdekatan dengan jalan utama yang menghubungkan penduduk kampung untuk ke masjid, ke tempat-tempat penting. Jadi walaupun rumah tersebut bukanlah berada betul-betul tepi jalan, jarak rumah arwah Mak Isah ni dengan jalan raya tersebut lebih kurang 50 meter sahaja. Lebih kurang macam tu lah. Jadi masih kelihatan dari jarak orang kampung menggunakan jalan raya tu untuk melihat ke arah rumah arwah Mak Isah ni. Hanya selepas beberapa bulan arwah Mak Isah meninggal dunia, salah seorang penduduk kampung telah dikejutkan apabila penduduk kampung tersebut ada melihat penampakan sesuatu di kawasan rumah arwah Mak Isah tersebut. Apa yang dinampak? Kita teruskan lagi cerita. Jadi, penampakan tersebut telah sampai kepada pengetahuan Tok Imam Bakar. Untuk pengetahuan korang, Tok Imam yang biasa akak sebut sebelum ni merupakan Tok Imam Bakar. Bukan nama sebenar. Akak panggil Tok Imam lah, senang. Jadi, penduduk tersebut telah menceritakan apa yang dilihat kepada Tok Imam. Sementara Tok Imam pun tengah berfikir apa lagi yang nak berlaku selepas ni. Sebab disangkakan belaan tersebut tidak lagi mengganggu penduduk kampung. Tapi apakan daya, belaan tersebut mula untuk kembali mengganggu penduduk kampung. Jadi akak teruskan lagi. Jadi hari berganti hari,
Sehinggalah hari yang seterusnya, masih ada penduduk kampung yang masih diganggu dengan penampakan di rumah arwah Mak Isah tersebut. Apa yang dinampak? Kali ni salah seorang penduduk kampung tu sedang mengayuh basikal untuk pergi ke masjid. Masa tu lebih kurang nak menuju ke senja. Jadi pakcik tu pun mengayuhlah basikal. Sementara bila sampai ke rumah arwah Mak Isah ni, pakcik tu tiba-tiba rasa nak berhenti basikal tu sebab dia ada nampak macam perempuan tua sedang menyapu sampah dekat rumah tersebut. Jadi timbul rasa ingin tahu siapa pula yang menyapu sampah dekat rumah arwah Mak Isah ni. Walhal rumah arwah Mak Isah ni semua orang sedia maklum memang dah runtuh, dah roboh, dah bersemak samun. Siapa pula yang nak menyapu kat situ kan? Jadi dia terus memerhatikan, merenung ke arah perempuan tu, sementara perempuan tu berhenti daripada menyapu dan perempuan tu kembali merenung ke arah penduduk tersebut, pakcik tadilah kan. Jadi perempuan tu tengok, perempuan tua tengok dalam keadaan renungan yang sangat menakutkan pada pakcik tadi. Jadi pakcik tadi pun kelam kabut, dia pun orang kata biarkan basikal dia kat situ. Pakcik tu sendiri lari meninggalkan basikal dia sementara menuju ke mana saja yang dia boleh tuju untuk menemui orang masa tu, sebab dia dalam keadaan yang cemas tau. Dalam keadaan cemas, pakcik tadi menuju ke arah rumah seseorang yang terdekat. Kebetulan orang tu pun nak menuju ke masjid untuk mengerjakan solat maghrib berjemaah. Jadi pakcik tadi pun menumpanglah orang tu pergi ke masjid bersama-sama. Sementara tu basikal tu memang dibiarkan berada berhampiran jalan, mana seberang jalan, bukanlah tengah-tengah jalan. Jadi dibiarkan dulu dekat situ sementara mereka kan nak menuju untuk mengerjakan solat maghrib. Jadi mereka buat dulu apa yang penting sampai kat masjid. Mereka pun tunaikanlah solat maghrib bersama-sama dengan Tok Imam. Jadi selepas tu mereka mengambil masa tau untuk menemui Tok Imam selepas selesai solat maghrib tersebut. Mereka mengadu kepada Tok Imam apa yang dilalui oleh pakcik ni. Sementara penduduk kampung yang sebelum ni pun menyapa perkara yang sama. Maknanya dia melihat perkara yang sama. Bila Tok Imam ni bertanya kepada mereka, kamu cam tak wajah siapa? Wajah perempuan tua tu mirip wajah siapa? Sebab dalam fikiran Tok Imam mungkin belaan tu menyerupai wajah Mak Isah. Tapi penduduk kampung ni menjelaskan bukan. Mereka tidak mengenali pun wajah perempuan tua yang mereka nampak tu. Jadi Tok Imam pun berfikir-fikir. Agaknya dia menyerupai, mana belaan tu menyerupai wajah siapalah agaknya. Jadi perkara tersebut menjadi tanda tanya kepada Tok Imam. Jadi Tok Imam pun bagi tahu, esok kita akan adakan mesyuarat macam mana kita nak menangani masalah ini. Kita sama-sama berbincang. Selepas azan Isyak, mereka pun mengerjakan solat Isyak berjemaah. Jadi lepas tu mereka pun balik. Sementara tu Tok Imam menemani penduduk kampung tadi yang tertinggal basikal tu kan, untuk pergi ke tempat basikal tu, untuk ambil basikal tu untuk balik. Jadi orang kata memudahkan urusan pakcik tadi. Okey, habis cerita bahagian situ. Sementara tu keesokannya, rumah Tok Imam telah didatangi oleh Ainun dan Aidil. Kenapa Kenapa Ainun dan Aidil tiba-tiba je datang ke rumah Tok Imam? Jadi bila sampai ke rumah Tok Imam, Aidil memberi salam. Assalamualaikum Tok. Jadi Tok Imam pun jawab, Waalaikumsalam Dil. Masuklah Dil. Lama betul tak jumpa kamu. Lama tak lama memang tak lama, baru berapa bulan. Jadi Aidil pun bawa lah Ainun masuk ke dalam rumah. Bila mereka memulakan perbincangan, maksudnya bila mereka mula berbicara, Tok Imam dah perasan wajah Ainun pucat. Maksudnya macam tak sihat atau macam dalam keadaan risaukan sesuatu. Jadi Tok pun bertanya, kenapa ni Aidil? Kenapa Tok tengok wajah isteri kamu ni macam tak sihat? Macam tu. Jadi Aidil pun bagi tahu kepada Tok Imam,
Tok, Alhamdulillah Tok, isteri saya dah mengandung. Oh, Alhamdulillah, syukur. Jadi akhirnya hajat mak ayah Aidil untuk menimang cucu tercapai. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Tapi apa yang Tok nampak, sepatutnya kamu berdua ni gembira dengan berita ni, tapi kamu berdua ni nampak risau. Jadi Aidil pun menceritakan kepada Tok Imam apa yang dilalui oleh Ainun sepanjang selepas arwah Mak Esah meninggal dunia. Tok, kalau Tok nak tahu, selepas Nek Esah meninggal, kami sangkakan keadaan menjadi semakin baik Tok. Tapi sebenarnya Tok, lebih kurang kami pun tak ingat, lebih kurang sebulan macam tu, isteri saya mimpi yang bukan-bukan Tok. Macam-macam mimpi yang datang. Mimpi orang tua datang menyeringai pada isteri saya. Mimpi orang tua datang nak memegang perut isteri saya. Mimpi macam-macam yang merisaukan saya Tok. Jadi saya datang sini, tujuan saya nak bertanya dengan Tok, adakah perkara ni masih ada berkaitan dengan belaan-belaan arwah nenek Tok? Jadi Tok Imam ni tak dapat nak menjawab soalan daripada Aidil ni dengan jawapan yang pasti tau. Sebab Tok Imam sendiri sekarang ni tengah rusing sangat memikirkan untuk membantu penduduk kampung yang diganggu sekarang ni. Ditambah pula dengan apa yang dilalui Ainun, maknanya memang ada kaitan dengan belaan-belaan arwah nenek kamu. Jadi macam ni lah, esok Tok cadang nak buat bacaan Yasin. Tok cadang nak buat mesyuarat. Orang kata kita berbincang lah sesama kita, apa yang perlu kita lakukan untuk tangani masalah ni. Jadi Tok wakilkanlah kamu bagi tahu dekat ayah kamu, bolehlah datang sekali, kita ramai-ramai lah cuba berbincang apa yang kita nak buat. Tapi Aidil, untuk nasihat daripada Tok rasalah lebih baik kamu bawa isteri kamu Ainun ni tinggal dengan mak ayah kamu dulu. Jadi kamu jangan biarkan dia duduk berseorangan. Tok pun dah rasa macam risau sangat dalam situasi sekarang ni. Jadi mendengar pada nasihat daripada Tok Imam, Aidil pun mengangguk tanda setuju. Dalam masa yang sama, Aidil tu dia macam tergamam, termenung, terkejut sebenarnya bila dia sendiri dengar daripada mulut Tok Imam bahawa penduduk-penduduk kampung kat situ pun sedang diganggu. Jadi banyak perkara yang berada di fikiran dia, kerisauan dia terhadap isteri dia. Jadinya idea Tok Imam untuk bawa isteri dia tinggal bersama mak ayah dia tu memang idea yang sangat bagus, dan masa tu dia tak terfikir pun sebelum nak buat macam tu. Jadi dia pun minta diri dari Tok Imam untuk balik bersiap-siap nak pergi ke rumah mak ayah dia. Macam tu. Dia dah tak nak dah lengah-lengahkan masa untuk duduk lagi kat rumah tu sementara dia pergi kerja. Dia risaukan isteri dia. Jadi dia orang pun baliklah ke rumah. Bila sampai kat rumah pada hari tersebut, Aidil rasa tak sedap hati tau. Sebab dia tengok keadaan isteri dia ni macam letih sangat, mengantuk. Yelah, isteri dia dah sekian lama tak dapat tidur lena. Ditambah pula dengan orang kata perasaan yang tak tenteram isteri dia tu. Jadi dia sangat memahami. Bila sampai kat rumah, sebelum tu dia ada ambil air ruqyah yang dibacakan ruqyah oleh Tok Imam. Jadi dia bagi isteri dia minum air tu. Dia usapkan isteri dia dengan air tersebut. Alhamdulillah, isteri dia rasa mengantuk dan isteri dia mula rasa macam nak tidur, selesa untuk tidur. Jadi isteri dia pun nak tidur lah kan. Bila nak tidur, Aidil pun nak pergi ke dapur, nak bancuhkan kopi. Dia rasa macam nak minum air manis. Dia pergi ke dapur, sementara bila dia sampai ke dapur tengah bancuh-bancuh air kopi tu, tiba-tiba dia dengar suara isteri dia menjerit minta tolong. Abang, tolong bang. Abang kat mana bang? Abang tolong. Macam tu. Abang tolong bang, datang sini cepat bang. Macam tu. Jadi Aidil pun bergegaslah pergi ke bilik mereka, sementara Ainun dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan menarik selimut, dalam keadaan menggigil. Jadi Aidil terpa ke arah Ainun dan bertanya, sayang, apa yang awak nampak ni? Apa yang awak nampak ni? Awak cuba bertenang. Jadi Ainun menunjuk ke arah pintu.
Aidil memandang ke arah pintu. Aidil tengok tak ada apa pun ke arah pintu. Tapi Ainun terus-terus menunjukkan ke arah pintu. Dan Aidil pun mencapai air ruqyah tadi. Air ruqyah yang terletak di hujung katil tu. Aidil membaca Bismillahirrahmanirrahim, selawat ke atas Nabi. Jadi Aidil pun mengusap lagi ke wajah Ainun. Dan Ainun tersedar. Ainun pun memberitahu dengan dalam keadaan tenang. Dia merasakan seolah macam perut dia sedang diusap oleh seseorang. Tapi Ainun tak tahu sama ada itu adalah tangan suami dia atau tangan orang lain. Sehinggalah Ainun merasakan seperti ada kuku tajam yang mula cuba untuk mengusap dengan kuku yang tajam. Macam tu lah kan, rasa tajam-tajam macam tu. Jadi Ainun mula rasa tak selesa. Dan bila Ainun buka mata dia, bila Ainun tengok, Ainun nampak tau satu lembaga perempuan tua yang sangat menakutkan. Dan Ainun sendiri nampak perempuan tu. Ainun sendiri mengenali perempuan tu. Jadi Ainun pun apa lagi, masa tu Ainun cuma mampu menjerit memanggil Aidil. Jadi Aidil pun cakap ke Ainun, dah kita kemas-kemas sekarang. Kita tak payah fikir panjang, kita tak payah nak tangguh-tangguh lagi. Biar abang tolong kemas. Awak tunjuk je apa barang awak nak bawa pergi rumah mak ayah. Dah tak boleh jadi dah ni. Kita mesti kena pergi rumah mak ayah juga. Mana-mana barang. Jadi Aidil pun masa tu juga dah ada kemas barang, masuk beg apa semua segala jenis nenek semua masuk semua. Dia bawa apa yang perlu je, apa yang dalam tak sedar Aidil telah mengemas seolah-olah macam nak pindah rumah, punyalah banyak beg. Jadi dia pun tak fikir panjang, dia kunci pintu apa semua gedek-gedek, dia pun masukkan barang-barang beg-beg dia dalam kereta. Dia kata, awak nak rehat, awak rehat kat rumah mak. Dekat sini memang abang memang dah tak yakin dah. Abang memang dah tak rasa selamat dah awak duduk kat sini. Jadi Ainun mendengar kata suami dia dalam keadaan letih, dalam keadaan macam tubuhnya menggigil. Dia pun gagahkan diri naik kereta tu pergi ke rumah mak ayah Aidil. Masa tu juga selepas dia orang dah selesai kemas-kemas barang, packing barang tu. Jadi situasi masa tu lebih kurang dah orang kata dah petang-petang macam tu, pukul 6 macam tu kan. Jadi mereka pun sampailah ke rumah mak ayah Aidil ni. Menghereklah Aidil ni dengan beg besar-besar tu, dengan beg sebanyak tu menuju ke rumah mak ayah Aidil. Masa tu ayah Aidil tak ada kat rumah, dia keluar. Kata mak dia, ayah dia pergi menjenguk ladang sekejap. Ladang getah lah kan. Jadi yang ada cuma mak Aidil. Mak Aidil ni terkejut sangat-sangat. Kamu ni dah kenapa Aidil? Dengan beg-beg besar macam ni, banyak macam ni. Gayanya kamu bukan nak datang sehari dua ni. Jadi Aidil pun cakap, mak, mulai hari ni Aidil nak tumpangkan Ainun tinggal dengan mak. Aidil tak sedap hatilah nak tinggalkan Ainun ni sorang-sorang dekat rumah. Boleh tak mak? Macam tu. Tak ada masalah lah Aidil. Nak duduk terus dengan mak pun mak tak kisah. Nak duduk lama mana pun mak tak kisah. Lagipun Ainun ni baik budaknya. Dah masuk. Bawa beg masuk, memang angkat yang ringan-ringan. Nun, kamu jangan bawa apa-apa. Kamu tu dalam keadaan baru mengandung tu, jangan bawa apa-apa. Sementara mak Aidil ni dalam keadaan seronok, masih seronok tu popek-popek. Bila sampai dalam rumah, Aidil tengah mengangkut-ngangkut barang, Ainun masih dalam keadaan keletihan, terjelepuk, orang kata terlembek duduk atas sofa kat rumah mak Aidil tu, macam seolah nak baring. Jadi mak Aidil ni dia berasa macam pelik tengok situasi Ainun tau. Jadi dia bertanya pada Aidil, Dil, mak tengok isteri kamu tu macam sakit sangat Dil. Kamu ni ada masalah ke Dil? Macam tu. Jadi Aidil pun menceritakanlah apa yang berlaku daripada A sampai Z. Aidil pun bagi tahulah kepada mak dia bahawa Tok Imam memberi cadangan supaya Ainun ni berada dengan mak dia. Jadi mak dia pun terkejut. Mak Aidil mula menunjukkan wajah kerisauan dia tau. Sementara tu Aidil tertanya-tanya, mak, ayah mana mak? Daripada tadi lagi Dil tengok tak ada nampak pun kelibat ayah. Ayah ke mana mak? Dil ada sesuatu nak bagi tahu ayah ni. Tok Imam ada pesan sesuatu kat ayah ni. Ayah kamu Aidil daripada lepas asar tadi lagi keluar. Katanya nak pergi tengok ladang. Nak pergi tengok apa yang berlaku dekat ladang dia. Belumlah balik lagi tu. Kamu tunggulah. Kejap lagi tu sampailah ayah kamu. Jadi Aidil ni pergilah kepada Ainun, cuba memujuk Ainun. Sementara mak Aidil ni
kerisauan tau. Kerisauan menunggu suami dia balik. Bila suami dia balik, ayah Aidil masuk rumah, Aidil salam dengan ayah dia. Lepas tu, ayah dia terkejut tengok beg apa banyak-banyak ni. Macam tu. Aidil, apa yang beg banyak sangat ni? Kamu nak pindah masuk sini ke? Macam tu gurau ayah dia kan. Tapi Aidil ni, dia masih lagi membiarkan ayah dia ni teruskan masuk ke dalam rumah, pergi ke kerusi, ambil nafas dulu. Jadi ayah dia duduk letakkan kunci kereta dia. Ayah dia pun duduk. Ayah tanya ni, kamu ni kenapa dengan beg-beg banyak macam ni? Dengan rupa isteri kamu tu macam tak sihat aja. Isteri kamu tu alahan ke? Pandai ayah dia tahu, faham istilah alahan tau. Jadi Aidil bercakap, tak ayah, sebenarnya tak. Jadi Aidil pun menceritakan sekali lagi kepada ayah dia. Maksudnya cerita yang sama dia cerita kepada mak dia. Dia ceritakan semula kepada ayah dia apa yang berlaku daripada A sampai Z. Sementara tu ayah Aidil ni menggeleng-gelengkan kepala masa mendengar. Ayah dah agak perkara macam ni akan berlaku. Kemana lagi belaan-belaan tu nak pergi? Kalaupun arwah nenek Esah kamu tu dah meninggal, sempat bertaubat, Alhamdulillah. Tapi belaan-belaan tu nak ke mana lagi kalau tak diselesaikan? Ayah Aidil ni, dia merupakan ahli pesilat tau. Ahli pesilat yang ada pengalaman. Maksudnya ada juga ilmu-ilmu mengenai perkara ni. Jadi ayah Aidil ni boleh baca apa yang berlaku. Benda ni tak ada kesudahan lagi. Jadi bila Aidil bercerita dengan ayah dia, Aidil pun dalam masa yang sama dia sampaikan apa yang disampaikan oleh Tok Imam kepada ayah Aidil, menjemput ayah dia pergi ke masjid untuk menunaikan solat maghrib bersama-sama. Selepas tu Tok Imam akan buat mesyuarat bersama, dan Tok Imam juga akan buat bacaan Yasin beramai-ramai. Jadi bila dengar pelawaan tersebut, ayah Aidil pun cakap, insyaAllah esok tak ada aral, kita pergi sama-sama Aidil. Jadi habis cerita di rumah ayah Aidil. Akak sambung lagi kisah pula apa yang berlaku kepada penduduk kampung yang lalu lagi di kawasan tersebut. Kali ni penduduk yang lalu di kawasan tersebut orangnya lebih tua daripada sebelum-sebelum ni. Maksudnya, boleh dikatakan orang tu antara orang yang masih sempat dengan arwah Mak Esah ni, dengan keluarga arwah Mak Esah ni yang terdahulu. Macam itulah lebih kurang. Jadi, pakcik ni lebih dikenali sebagai Tok Lah. Tok Lah ni masih lagi kuat tau. Walaupun usia dia dah mencecah 80 lebih, dia masih lagi mampu untuk mengayuh basikal. Perlahan-lahan Tok Lah ni mengayuh basikal. Tok Lah ni dikejutkan dengan kelibat perempuan tua yang berambut panjang. Panjang kata dia, mengurai sampai ke cecah tanah, melintas di depan, betul-betul depan mata Tok Lah ni. Jadi Tok Lah ni dia orang lama, dia ada orang kata ilmu pendinding yang lebih baik daripada muda-muda ni. Jadi Alhamdulillah dia boleh melalui saat tu. Dia istighfar, dia selawat ke Nabi, dia baca ayat suci Al-Quran yang patut. Benda tu tak mengganggu dia. Tapi kan, dalam fikiran Tok Lah ni, aku kenal lembaga ni, aku kenal benda ni, lebih kurang macam tu lah. Jadi Tok Lah ni dia pergi jumpa dengan Tok Imam ni. Dia pun bagi tahulah dekat Tok Imam ni, Bakar, aku ada lalu dekat rumah arwah Mak Esah tu. Aku dengar macam-macam benda berlaku. Aku ingatkan benda-benda tu mungkinlah orang kata gangguan kecil-kecil aja. Aku rasa kamu ni kena selesaikan perkara ni cepat tau. Kalau kamu nak tahu Bakar, apa yang aku nampak tu, itu lembaga yang menyerupai Tok Hendon. Kamu ingat tak Tok Hendon? Tok Hendon mak kepada Esah. Kamu ingat tak? Jadi Tok Imam ni pun cakap, apa pula tak ingatnya, masa saya kecil-kecil saya selalu bermain, selalu pergi ke sana. Tok Hendon tu baik orangnya. Dia cakap macam tu kepada Tok Lah ni. Jadi Tok Lah ni pun cakap, yelah, kamu ingatlah sebabnya kamu pun orang kira budak lama kat sini.
Kalau kamu nak tahu, benda tu menyerupai Tok Hendon. Tok Hendon ni dulu banyak mengamalkan ilmu-ilmu hitam, kamu tahu? Jadi tak heranlah kalau benda-benda ni memang milik daripada Tok Hendon. Tok Hendon lah yang mengambil benda ni. Setahu aku lah, benda ni dulu bukannya datang daripada kawasan-kawasan dekat ni. Tak ada benda-benda macam ni. Jadi aku rasakan pakar, kau kena pergi cari seseorang. Dalam kampung ni, kalau kau nak tahu, ada seorang guru silat yang memang betul-betul mahir silat. Ilmu agamanya tinggi, ilmu silatnya tinggi. Kamu pergilah jumpa dia. Rasanya kamu pun kenal juga kan. Kamu pun belajar silat juga kan. Jadinya kamu jumpa dengan dia. Nama dia Haji Nordin. Orang lama, dah uzur orangnya. Tok rasa kalau dia nak tolong kamu turun sekali tak boleh lah kot, sebab dia memang dah uzur. Jadi Tok cadangkan kamu pergilah cari dia, jumpa dia. Dia tahu, dia kenal sangat dengan Tok Hendon ni. Dia tahu sangat apa yang Tok Hendon ni duk ambil, duk bela ni, tahu tak? Jadi mendengar kepada nasihat tersebut, Tok Imam pun rasa bersyukur tau. Macam diberi petunjuk macam mana dia nak selesaikan masalah ni. Jadi rasa bersyukur. Jadi dia pun ucapkan terima kasih lah kepada Tok Lah ni. Kebetulan kan Tok Lah tu lalu kat rumah tu kan. Jadi bila dapat petunjuk macam tu, Tok Imam keesokan harinya seperti yang dijanjikan, mula mengadakan mesyuarat dan mengadakan bacaan Yasin beramai-ramai. Ramai sangat yang datang ke masjid untuk mengetahui perkara tersebut, untuk sama-sama saling membantu macam mana nak selesaikan masalah ni. Jadi bila dapat sambutan macam tu, jadi Tok Imam pun masing-masing bertanya siapa-siapa yang boleh bantu kan. Sementara tu penduduk kampung kebanyakannya dia tak boleh nak memberi apa-apa pertolongan. Maksudnya mereka ni sekadar hanya mampu mendengar macam tu. Jadi Tok Imam kata tak apalah, nanti saya akan cuba untuk dapatkan pertolongan daripada orang-orang yang lebih mahir untuk bantu saya, insya-Allah. Jadi sebelum mereka bersurai, sementara jemaah-jemaah lain tu dah balik, berangsur balik apa semua, Tok Imam ni bersama dengan Aidil, dengan ayah Aidil pun duduk bersembang di orang kata di tangga masjid tersebut lah. Tangga masjid maknanya bukan masjid membatu kat bawah ni tu kan, mana masjid kampung macam mana sangat. Jadi mereka pun duduk kat tangga tu bersembang. Jadi Tok Imam ni bagi tahu kepada Aidil bahawa Tok Imam ni rasa perkara ni mesti diambil berat. Maksudnya dipercepatkan untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi Tok Imam ni tanya kepada Aidil, Dil, sepanjang kamu tinggal dengan arwah Mak Isah ni, kamu ada nampak tak apa-apa yang pelik, yang mencurigakan maksud Tok? Kamu ada nampak tak macam apa yang digunakan untuk proses, apa-apa je lah senang cakap, proses mengubati orang ke, apa ke yang kamu nampak agak pelik? Jadi Aidil pun bagi tahu, ada Tok, ada. Saya ingat masa saya papah Nek Esah dari dalam bilik dia kan, saya ada nampak segumpal rambut. Rambut tu Tok, kalau dilepaskan memang cukup panjang Tok. Panjang dia. Saya pun sebut bercerita dia pun, saya pun meremang Tok. Cuk bayang kalau rambut tu memang panjang. Sementara kan tu Tok, sebelah rambut tu ada cucuk sanggul. Jap, saya cuba ingat balik. Ada cucuk sanggul. Lepas tu ada apa orang kata yang pakai hitamkan kening, celak. Saya pun tak tahulah hal-hal perempuan ni. Benda tu ada kat situ. Lepas tu ada macam bekas tembaga yang bakar kemenyan tu lah Tok, kat kawasan tu lah Tok. Kenapa Atuk tanya macam tu? Jadi Atuk pun cakap pada diri dia sorang-sorang dia masa tu, dia cakap, Atuk, aku dah faham dah ni. Aku dah faham, patutlah benda tu duk menunggu kat situ ni. Jadi Aidil ni dalam-dalam dia nampak Tok Imam ni duk, aku dah faham ni, patutlah apa semua. Aidil pun bertanya, Tok, minta maaf lah kalau saya bertanya, kalau saya menyampuk. Atuk faham apa sebenarnya? Jadi Tok Imam tu pun menceritakan lah, kalau kamu nak tahu kenapa belaan-belaan tu masih degil juga, masih nak juga berada dekat rumah tu, sebab barang-barang yang dah dipuja, orang kata barang-barang tu ibaratnya dah dipuja, masih lagi berada di rumah tersebut. Jadi Atuk rasa
Atuk memang kena selesai, kena pergi ambil barang-barang ni. Tok kena juga pastikan barang-barang ni dibuang ke laut tau. Biar dia terbuang bersama-sama dengan belaan-belaan dia. Senang. Rasa inilah cara yang terbaik rasa. Jadi Aidil bila dengar macam tu, ayah Aidil dengar macam tu, Tok, kalau Tok perlukan bantuan, Aidil sanggup tolong Tok. Apa kata kalau Aidil ikut Tok, Tok nak pergi bila ke rumah Nek Esah macam tu. Macam tu kan, nak pergi ke rumah tu lah. Sebab Tok Imam akan pergi juga ke rumah Nek Esah, arwah Nek Esah tu, untuk ambil barang-barang tu tau. Jadi semangat berkobar-kobar Aidil ni. Sebab Aidil nak pastikan yang Ainun ni selamat daripada gangguan-gangguan benda-benda macam tu. Jadi dia rasa macam dia juga terlibat untuk selesaikan masalah tu. Jadi sementara tu Tok bagi tahu, tak payah. Kamu duduk kat rumah, kamu jaga isteri kamu. Sementara tu Lil, dia bahasakan ayah Aidil ni, sebenarnya ayah Aidil ni nama dia Jalil, jadi dia bahasakan Lil. Lil, sementara tu kamu tengoklah budak-budak tu ya. Jangan dibiarkan Ainun tu sendirian. Kamu pesan pada Nak tu, tengok-tengokkan Ainun ya. Jadi esok aku ingat, esoklah aku memang nak pergilah ke rumah tu. Kamu tak payahlah ikut ya. Jadi bila Tok Imam tu pesan kepada ayah Aidil, Jalil ni tadi, jadi ayah Aidil mengangguk. Dia pun orang yang berpengalaman juga. Jadi dia mengangguk. Jadi mereka pun bersurailah pada malam tersebut. Masing-masing balik ke rumah masing-masing. Sementara tu, kalau korang nak tahu, malam yang diorang bersembang tu, malam yang diadakan bacaan Yasin tu, rumah Hajah Aminah telah diganggu. Apa gangguannya? Kalau korang nak tahu, Hajah Aminah ni masa dia sedang orang kata membaca ayat-ayat suci Al-Quran kan, kita bila selesai solat maghrib, tak semestinya kita akan bangun pergi lakukan kerja lain. Sesetengah orang, dia akan duduk atas sejadah, dia akan berzikir, berselawat, membaca ayat suci Al-Quran. Jadi itulah rutin Hajah Aminah ni setiap kali selepas solat maghrib. Sementara suami dia dah pun pergi ke masjid. Jadi masa dia dah habiskan baca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia baca pada masa tersebut, dia mendengar bunyi ketukan yang sangat kuat tau dekat pintu hadapan rumah dia. Mana pintu depan lah kan. Kong-kong tutup kuat. Ketukan yang sangat kuat. Takkanlah ayah haji ni ketuk macam ni teruk sekali, dengan tak bagi salamnya, dengan ketuk macam nak menggegornya. Takkanlah anak aku tiba-tiba balik macam tu. Hajah Aminah punya bercakap seorang-seorang kan. Jadi Hajah Aminah kata, nanti tunggu. Dia pun bangun, biasalah orang tua kan, bangun pelan-pelan apa semua, nak pergi ke pintu tersebut. Dia pun buka pintu. Bila dia buka pintu, alangkah terkejutnya dia, punya nak bergegor rumah dia, tak ada orang pun yang berada depan pintu. Dia pun tutup balik pintu dia. Belum pun dia pusing badan dia untuk pergi ke tengah, pintu dia digegarkan sekali lagi dengan gegaran yang sangat kuat. Tak bagi salam, tak apa. Cuba bayangkan. Dia pun pusingkan badan dia, baca Bismillahirrahmanirrahim, buka pintu. Alangkah terkejutnya masa tu bila dia nampak satu lembaga perempuan tua dengan rambut yang menggerabang, rambut yang tak terurus, dengan bau yang sangat busuk. Sementara tu kepala perempuan tua tu menunduk, tak menunjukkan wajah dia tau kepada Hajah Aminah. Jadi Hajah Aminah ni memandang kepada wajah tersebut. Daripada pandangan tu, Hajah Aminah cukup kenal dengan raut wajah perempuan tua tu. Setahu dia, itulah wajah mak kepada arwah Mak Isah, iaitu Tok Hendon. Diorang kalau panggil orang tua yang pandai mengubati orang ni, yang pandai, yang ada ilmu kebatinan ni, diorang lebih memanggil diorang dengan gelaran Tok tau. Jadi itulah Tok Hendon. Jadi dia pun melihat, orang kata nak tengok wajah Tok Hendon tu dengan lebih dekat. Beraninya Hajah Aminah ni kan. Dia pun memandang, merenung, seolah-olah badan dia pun macam terkaku kat situ tau Hajah Aminah ni pun. Jadi wajah tu mengangkat muka, memandang, merenung tepat, dekat, memang jarak dekat kepada Hajah Aminah. Masa tu terkumat kamit pada mulut Hajah Aminah istighfar. Hajah Aminah membaca 3 kul, membaca apa yang terlintas dalam fikiran dia. Sementara tu lembaga yang menyerupai Tok Hendon tu menghilang.
Seolah-olah macam Hajah Aminah ni diugut dengan sesuatu. Yelah, kalau korang nak tahu cerita akak sebelum ni, Hajah Aminah ni lah membantu Mak Isah ni masa dia bertaubat tau. Jadi untuk mengisahkan belaan-belaan ni daripada terus mengganggu, menghantui Mak Isah. Maksudnya macam ni, Mak Isah ni sempat meninggal dunia dalam keadaan bertaubat. Maknanya benda tu dah tak tahu nak tuju ke mana, sebab dia tak diperturunkan kat siapa-siapa pun. Berbanding kematian Tok Hendon ni, Tok Hendon masa dia nak mati, setahu Hajah Aminah lah, belaan dia ni telah diterima oleh arwah Mak Isah tau. Kenapa? Sebab arwah Mak Isah ni dia sayangkan Tok Hendon, mak dia. Jadi atas dasar simpati, atas dasar kasih sayang seorang anak kepada mak dia, dia menerima belaan-belaan tersebut. Tapi untuk anak arwah Mak Isah ni tidak diperturunkan benda ni, belaan-belaan ni. Jadi belaan-belaan ni memang dalam keadaan marah lah, memang dalam keadaan cuba untuk memberi amaran kepada Hajah Aminah. Jadi habis pula cerita pengalaman Hajah Aminah pada malam tersebut. Akak teruskan cerita untuk keesokan harinya. Keesokan harinya, selepas menunaikan solat subuh berjemaah, Tok Imam pun bagi tahulah kepada Aidil dengan ayah Aidil tadi ni, dia akan pergi ke rumah arwah Mak Isah untuk tengok apa yang ada dekat situ yang dia nak ambil, yang dia nak buangkan ke laut. Jadi masa tu Aidil tanya sekali lagi, "Tok, saya ikut boleh Tok?" Macam tu. Jadi Tok Imam ni cakap, "Tak payahlah, kamu tak payah ikut. Kan Tok dah pesan, tak payah ikut. Biar Tok je lah pergi tengok seorang-seorang. Lagipun siang-siang hari macam ni Tok rasa tak ada masalah apalah. Biarlah Tok pergi seorang-seorang." Macam tu. Jadi selepas tu Tok tu pun bawa lah motosikal dia, gedek-gedek balik rumah, gedek-gedek. Dia pun menukar pakaian dia, memakai pakaian seluar selek macam tu, baju kemeja macam tu. Sementara tu Tok Imam ni juga merupakan salah seorang ahli silat tau. Jadi menjadi teman dia untuk dia bawa sejenis pisau lawi. Lebih kurang macam tu, pisau lawi yang berbentuk seperti bulat dan tajam. Diikat tau pisau lawi tu dekat pinggang dia untuk dibawa pergi ke rumah, ke kawasan tapak rumah tersebut. Pisau tu kegunaan dia kalau terdesak lah untuk dia melawan benda-benda macam tu, dia akan gunakan. Lebih kurang macam tu. Jadi dia pun start motor dia pun pergilah ke tapak rumah Mak Isah yang dah pun dinaiki semak tau. Lebih kurang 10 meter dia parking motor dia. Dia cuba masuk ke kawasan tu bertapak. Tapi sebelum tu, Tok Imam ni dia bacakanlah ayat-ayat pendinding supaya tak adalah yang datang untuk mengganggu dia. Maksudnya iblis-iblis tu tak boleh nak mengganggu dia. Jadi dia bacakan pendinding dalam masa yang sama. Mulut dia tu komat kamit, baca ayat-ayat yang patut, bukan ayat yang bukan-bukan orang. Lepas tu bila dia bertapak pergi ke kawasan rumah tersebut, memang betul apa yang dikatakan oleh Aidil ni. Memang ada dupa kat situ. Dupa merupakan bekas tembaga yang digunakan untuk mengisi kemenyan, untuk diperasapkan tau. Ada bekas-bekas dupa dekat situ berselerak dengan kemenyan kat situ. Ada cucuk sanggul yang dikatakan Aidil tu pun memang ada dekat situ. Lepas tu celak-celak tu pun memang ada dekat situ. Dan ada lagi lah beberapa item-item kat situ. Beberapa item kat situ kan. Sementara rambut yang diceritakan oleh Aidil tu tak ada kat situ. Jadi Tok Imam ni cuba mencari-cari rambut tersebut, cuba menyelinap mencari rambut tersebut. Memang dia tak jumpa mana pula pergi rambut ni. Dia kata kan, dalam hati dia mesti dapatkan juga rambut tu. Sementara nak dapatkan rambut tu, di bawah pohon jejawi ada bunyi seperti mengeram, macam bunyi lebih kurang macam tu lah, bunyi mengeram macam tu. Bunyi yang biasanya sebelum ni memang Tok Imam tu pernah dengar tau bunyi macam tu. Biasanya bunyi-bunyi macam ni bila orang membela, macam membela harimau macam tu kan. Macam tu. Jadi Tok Imam tu pun menuju ke arah pokok jejawi tu untuk melihat dengan jelas apa benda yang berbunyi macam tu lah dekat situ. Masa dia nak menuju ke pohon jejawi tu, tiba-tiba keluar satu kepala
kepala yang orang kata terbang bersama dengan rambut yang dicari tu, rambut panjang mengurai tu, memang panjang orang, rambut tu terbang, wajah kepala tu memang betul-betul wajah Tok Hendon tau. Jadi dia pun mengeluarkan perkataan ni tanpa diduga, tanpa dia berfikir tau. Sementara Tengku Mat Kamit, mulut Tok Imam ni berkata tau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa benda ni? Allahu Akbar, apa benda ni ya Allah? Jadi Tok Imam ni pun terus membaca ayat kursi, terus menyebut nama Allah semua. Benda tu pun berlalu pergi. Tok Imam berfikir tau, oh itulah rambut yang dimaksudkan oleh Aidil ni. Maknanya hari tu Tok Imam tak dapat nak mengambil rambut tu. Dalam masa yang sama, Tok Imam pun berfikir lagi, macam mana cara aku nak ambil benda-benda ni, terutamanya rambut tu. Sedangkan rambut tu dah dikuasai oleh benda tu. Dah boleh terbang tu, kira macam amat suka untuk Tok Imam dapatkan rambut tersebut. Jadi Tok Imam pun mengundurkan diri, dia start motor dia balik rumah. Bila sampai dekat rumah, dia bergegas masuk ke bilik air, dia bersihkan diri dia mandi dan dia terus menuju ke arah Al-Quran tau. Ke arah Al-Quran dan rumah dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran tersebut sementara menunggu azan Zuhur. Sebab Tok Imam tadi dia pergi lepas subuh kan. Jadi sementara tu dia membaca apa semua, dia buat solat istikharah. Tujuan solat istikharah ni adalah untuk minta petunjuk daripada Allah, apa yang dia boleh buat, apa yang dia boleh usahakan untuk bantu penduduk kampung. Sementara tu juga dia bacakan Yasin. Jadi panjanglah masa dia selepas tu sementara nak menunggu Zuhur. Sampailah dia teringatkan, terlintas dalam fikiran dia tentang penduduk kampung yang dia jumpa tadi, yang nasihatkan dia untuk jumpa dengan Haji Nordin. Ingat tak yang Kak ada cakap tadi? Jadi bila dia terlintas, dia terfikir untuk pergi ke hujung kampung berjumpa dengan Haji Nordin pada keesokan harinya. Dia ambil kesempatan tu, dia pergi jumpa dengan Haji Nordin tersebut. Dia pun bagi salam elok, bersalam elok apa semua, beradab semua. Bagi salam, Assalamualaikum Tok, masuk dalam rumah semua. Jadi dia bagi salam, dia cakap kat Tok Din, Tok Din saya minta maaf, saya datang mengganggu Tok Din, kata. Sebab Tok Din kan uzur. Jadi saya minta maaf sangat kalau kehadiran saya ni buat Tok Din terfikir apa yang saya nak apa semua kan. Jadi Tok Din cakap, ha Bakar, kamu datang sini nak apa Bakar? Cuba kamu beritahu Tok. Cakap terus terang dengan Tok, tak payah nak berkiyah-kiyah apa yang kamu nak. Macam tu. Macam ni Tok Din, Bakar datang sini ni, Bakar diberitahu oleh penduduk sekian tadi kan. Tok Din ni ada pengalaman, orang lama kat sini. Tok Din ni orang yang paling lama dekat sini, yang kenal dengan Tok Hendon. Setahu Bakar lah apa yang Bakar dengar. Jadi Bakar nak minta tolong sangat dengan Tok Din ni. Bakar dah buntu, tak tahulah nak buat apa dah untuk bantu penduduk kampung kat sini. Penduduk kampung kat sini dah diganggu hari demi hari, nak ke surau, ke masjid semua, budak-budak semua. Jadi boleh tak kalau Tok Din ada apa-apa yang boleh bantu dengan Bakar? Bakar minta sangat jasa baik daripada Tok Din. Jadi bila dengar panjang lebar semua tu, sebenarnya Tok Din dah tahu daripada penduduk yang dia yang ceritakan pasal dia ni. Dia dah tahu. Cuma dia menunggu je kehadiran Tok Imam tu ke rumah dia. Sebab dia pun memang cuba untuk membantu. Tapi keadaan dia yang uzur, dia memang tak dapat turun ke tempat tersebut untuk bantu. Jadi macam ni lah kata Tok Din. Setahu aku, dulu Tok Hendon ni dapat ilmu ni daripada seberang. Ilmu hitam yang dia ambil, yang dia guna tu memang sangat susah. Orang kata liat lah, sebab kata orang macam tu. Jadi macam ni lah, kalau ikut apa yang Tok tahulah kan. Masa belaan-belaan tu berada dengan Tok Hendon, belaan-belaan tu biasa diberi makan setahun sekali. Orang kata macam pemujaan lah. Setahun sekali akan disembelih kambing tau. Dia akan letakkan kambing tu dekat pohon jejawi yang berada dekat rumah arwah Mak Isah tu. Kamu tahu kan pokok jejawi yang besar tu, yang duk hempak rumah arwah Mak Isah tu kan? Pohon jejawi tu lah.
tempat benda-benda tu duduk menunggu, duduk berkeliaran, sebab dia dah biasa dia beri makan dekat situ. Dia memang dah dijaga, dah dibela dekat situ. Sebenarnya benda-benda tu bukan menunggu rumah tu pun. Benda-benda tu berkeliaran duduk menunggu kat pohon jejawi tu, kalau kamu nak tahu. Jadinya macam ni lah, Tok cuma boleh bagi tahu kamu cara macam mana kamu nak buang benda tu. Kamu cari kain hitam tau. Kain hitam yang besar ada 4 bucu. Lepas tu kamu carikan buluh runcing. Tahu buluh runcing kamu kenal kan? Sebab kamu budak silat. Lepas tu kamu bawa tu barang-barang tu yang Atuk cakap tu, pergi ke rumah tersebut. Jangan lupa kamu. Sebab Tok Hendon tu dulu dah biasa kan sangat sajikan dengan benda tu dengan darah kambing. Kamu bawa gantikan darah ayam. Tak ada je gedeknya nak pergi cari darah kambing bagi. Jangan ngikut sangat benda tu. Kamu ambil darah ayam, kamu simbah atas barang-barang tu. Maknanya sekarang ni bakal kamu kena pergi kutip barang-barang peninggalan daripada arwah Mak Isah tu. Kamu kutip, kumpulkan di atas kain hitam tu yang dibentangkan atas tanah tu, tahu. Bila kamu dah kutip, dah kumpul semua, lepas tu kamu simbah dengan darah ayam, terpulang lah dengan darah ayam. Kamu letakkan betul-betul dekat umbi pohon jejawi yang besar tu. Letakkan kat situ. Sementara tu kamu ambil sejemput tanah daripada rumah tu, kamu ambil, kamu bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kamu letakkan atas kain hitam tu. Kamu ambil lagi sejemput tanah daripada umbi pokok jejawi tu, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, kamu letak dekat barang-barang yang kamu simbah dengan darah ayam tadi. Lepas tu kamu tunggulah, kamu tengoklah apa yang datang. InsyaAllah dengan izin Allah, datanglah benda-benda apa pun yang ada dekat situ, yang belahan-belahan kat situ datang dekat situ. Masa itulah kamu gunakanlah ayat-ayat pendinding kamu gunalah apa semua untuk kamu dapatkan barang-barang tersebut, kamu bunjuk. Tapi kamu jangan lupa, kamu kena ambil ada satu rambut. Setahu akulah, Tok Hendon ni dulu dia ada menyimpan satu rambut yang panjang tau. Rambut tu lah yang kamu betul-betul kena ambil, yang kamu memang kena buang. Kalau kamu tertinggal yang tu, Tok tak bagi jaminan yang benda-benda tu mungkin akan mengganggu lagi. Kamu ingat tu. Jadi masa Tok Imam tu dah dapat orang kata ilmu-ilmu tu lah, apa yang perlu dia buat, dia dengar, dia alert, dia pun minta diri nak balik dan dia nak sediakanlah peralatan-peralatan yang nak digunakan untuk berhadapan lah dengan benda-benda macam tu kan. Senang cakap. Tapi sebelum tu, Tok Den tadi dia ada sempat menyapa lagi. Dia cakap, "Bakar, aku nak pesan ni. Lepas pada kau dah selesaikan semua tu, kau pesan dekat cucu Esah ni, bagi tahu tapak rumah tu jangan dibiarkan bersemak samun. Eloknya kalau kamu suruh dia bersihkan tapak rumah tu, bakar je lah apa yang ada kat situ, termasuk pokok jejawi tu. Dengan umbi dia bakar, kamu pesanlah dekat dia, buatlah apa kat situ, cucuk tanam ke, buat rumah ke, apa ke, jangan dibiarkan kosong." Faham? Macam tu. Jadi dalam keadaan Tok Imam tu pakai slipper, ya Tok, saya faham. Dia pun kata minta diri nak balik, salam dengan Tok sambil-sambil pakai slipper tu kan. "Terima kasihlah Tok, tolong saya Tok, terima kasih sangat-sangat. Saya ni tak tahulah kat mana lagi nak rujuk." Tak apa, pergi balik macam tu. Dah menghalau pula. Okey, jadi Tok Imam tu pun balik dengan ilmu, dengan bantuan tu lah, dengan ilmu yang dia dapat tu kan. Bila dia balik, dia jumpa dengan ayah Aidil, dengan Aidil berbincang perkara ni tau. Masa tu lah ayah Aidil dengan Aidil bagi tahu dekat Tok Imam ni, "Aku nak ikut kamu. Kali ni kalau kamu tak bagi ikut, aku memang di mana angin. Aku memang kena ikut. Aku pun kena tolong kamu," kata ayah Aidil. Sementara ayah Aidil bercakap, "Tok, kali ni bagilah kami ikut Tok, bagilah kami tolong Tok." Jadi dalam-dalam duk dipujuk macam tu. Yelah, nanti aku fikirkanlah macam mana kita bersiap-siap lah, nanti kita nak pergi. Bila masa kita nak pergi, nanti aku akan sediakan masa yang sesuai. Jadinya malam tu kan akak ada bagi tahu Hajah Aminah diganggu kan sebelum ni. Jadi perkara tersebut telah sampai ke pengetahuan
Mak Aidil. Jadi satu malam tu Mak Aidil bagi tahu dengan Aidil, Dil, mak ni nak pergi melawat Hajah Aminah. Hajah Aminah yang tolong kamu dengan Ainun tadi. Kamu bawakanlah mak. Macam tu. Okey, jadi hari tu lepas solat maghrib, Ayah Aidil, Ainun dengan Aidil ni pergilah melawat Hajah Aminah. Masa on the way pergi, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Bila sampai rumah Hajah Aminah, mereka pun bersembang, menceritakan pengalaman masing-masing, apa yang dilalui sepanjang diganggu oleh benda-benda tu. Jadi bila dah sembang semua, mereka pun minta diri untuk balik. Aidil semula minta diri untuk balik. Masa perjalanan balik korang, tiba-tiba Aidil yang memandu kereta ni, dia ternampak satu lembaga perempuan tua yang sangat menakutkan berada di atas jalan berhadapan dengan kereta dia. Masa tu dia brake mengejut. Terkejutlah dia. Mungkin tu orang, mungkin ke apa-apa kemungkinan lah dia brake mengejut. Sementara dia brake mengejut tu, enjin kereta dia mati tiba-tiba dekat situ orang, dalam keadaan dia cemas macam tu. Jadi lembaga perempuan tua tu pun memusingkan badan dia, memerhati betul-betul ke arah Aidil dengan ayah Aidil yang berada bersebelahan tu. Dalam fikiran Aidil tak kenal wajah perempuan tu, tapi ayah Aidil bagi tahu, kalau kamu nak tahu, itulah yang dimaksudkan dengan Tok Hendon yang disebut-sebut Tok Hendon. Itulah orangnya. Jadi Aidil terkejut. Ayah, itu bukan orang tu ayah. Itu jelmaan tu ayah. Jelmaan yang menyerupai dengan Tok Hendon. Tok Hendon dah tak ada. Macam tu. Yalah, betul lah cakap kamu. Tok Hendon tak ada. Itu jelmaan menyerupai Tok Hendon. Sementara lembaga tu menuju ke arah mereka, yang belakang dah menjerit. Mak Aidil ni dah menjerit. Ainun dah pingsan. Jadinya keadaan menjadi semakin cemas. Masa tu perempuan tua tu, lembaga perempuan tua tu cuba untuk mengumpil tingkap tu, sambil dia macam cengek macam tu kat tingkap kan, mencakor-cakor kenderaan tu Jadi Aidil ni cuba hidupkan enjin, tapi dah terketar-ketar. Jadi tak hidup juga enjin. Bila tak hidup enjin tu, mak Aidil ni menjerit-jerit. Ayah Aidil bercakap, daripada kau berjerit nak, lebih baik kau istighfar. Macam tu. Sampai macam tu sekali. Kau sebut nama Allah, kau istighfar, kau jangan berjerit. Macam tu. Dah jadi satu situasi tegang pula kat situ. Jadi Aidil kata, sabar mak, sabar macam tu kan. Jadi ayah Aidil pun membaca ayat kursi macam tu. Baca ayat kursi, sementara lembaga perempuan tua tu senyap sangkaan mereka, lembaga perempuan tua tu memang dah meninggalkan mereka. Walhal tak orang. Sebab apa tiba-tiba dia nampak satu rambut yang panjang menutupi bahagian cermin kereta hadapan. Menutupi betul dengan rambut yang panjang murai dekat situ. Lagi terkejut. Perlahan-lahan lembaga perempuan tu menunjukkan muka dia. Betul-betul nampak wajah tu betul-betul nampak wajah tu memandang ke arah mereka. Masa tu yang keluar daripada mulut ayah Aidil laungan azan. Ayah Aidil melaungkan azan dalam keadaan macam tu, sementara lembaga perempuan tua hodoh tu hilang, lenyap. Masa tu mereka pun cepat-cepat start enjin kereta, cepat-cepat balik, bawa turun Ainun apa semua, pergi dalam rumah, ambil air. Lepas tu ayah Aidil membacakan ruqyah ke atas air tu. Lepas tu mengusap ke arah muka Ainun, isteri dia, untuk menyedarkan Ainun dan isteri dia. Alhamdulillah, keadaan masa tu masih terkawal. Tapi kan korang, ada satu kejadian lagi yang berlaku. Korang ingat tak? Akak ada ceritakan di episod kedua. Seseorang yang dikenali sebagai Mat. Mat ni yang membuka 7 atap semasa arwah Mak Isah nak meninggal Jadi Mat ni pun tak terkecuali daripada diganggu oleh lembaga tersebut. Tapi Mat ni agak seram, dia agak lain macam. Tahu sebab apa? Mat ni pekerjaan dia menukang. Itulah kerja dia. Dia menjadi tukang dekat kampung tu. Jadi apa-apa pun yang melibatkan tukang, memang Mat ni terror. Sebab tu Mat dipanggil untuk buka 7 atap tersebut. Dalam masa yang sama, Mat ni juga dia ada buat kerja part time menoreh getah. Maklumlah, dia tak ada memiliki ladang getah. Jadi itu sahaja yang dia boleh usahakan untuk sahara ahli keluarga dia. Jadi dia menoreh getah. Suatu pagi, bila dia nak pergi menoreh getah, maklumlah
Penoreh getah ni dia biasa keluar dalam pukul 3, 4, 5 macam tu. Jadi mak ni pun kayuhlah bersikal dia nak pergi menoreh getah. Masa tu kan dia telah diganggu oleh satu kepala berambut panjang tau. Kepala berambut panjang, sementara wajah kepala tu menyeringai ke arah dia dalam keadaan mata dia yang macam nak terkeluar tau. Jadi mak ni terkejut. Dia dalam keadaan mengayuh basikal masa tu, dalam keadaan cemas yang terkejut tiba-tiba sebab benda tu melintas pada dia. Masa tu dengan suara mengilai yang kuat, yang agak kuat, yang agak mengejutkan dia. Dia terjatuh basikal tau. Kesian masa dia terjatuh basikal, bahagian peha dia telah dicucuk oleh sesuatu yang tajam. Kebetulan masa tu bila waktu siangnya, penduduk kampung tu ambil masa tau. Penduduk kampung tu temui mat ni dalam keadaan tersandar kepada pokok getah, dalam keadaan berlumuran darah di kaki. Bayangkanlah, kesian tak kesian. Bila mat terpaksa menahan sakit sehingga pagi, nak bergerak tak boleh, nak menjerit siapa nak dengar dalam pohon getah macam tu kan. Hanya bila penduduk kampung yang kebetulan lalu je nampak mat kat situ. Jadi mat dibawa balik. Bila dibawa balik, tahu dek pengetahuan Tok Imam. Cepat-cepatlah Tok Imam tu pergi ke rumah mat untuk melawat mat. Jadi mat pun menceritakan pengalaman dia. Dia nampak, mat bagi tahu pada Tok Imam, Tok, saya rasa memang gangguan demi gangguan ni akan menyebabkan kampung ni lagi teruk, Tok. Tok kena selesaikan benda ni, Tok. Rasanya benda ni memang marah sangat agaknya. Benda ni memang sengaja, Tok. Memang sengaja nak ganggu saya, Tok. Saya rasa sebelum ni saya ada juga nampak macam ada benda terbang, tapi saya tak adalah macam hari ni. Saya tak adalah nampak benda tu seteruk hari ni. Hari ni betul-betul dia nak tunjuk muka dia, betul-betul dia nak mengejutkan saya, Tok. Sementara mat tu memegang-megang kaki dia sakit. Jadi Tok Imam pun ambil kesempatan tu merawat luka mat, apa semua, membacakan ruqyah kepada air supaya mat ni tak lemah semangat. Jadi banyaklah gangguan-gangguan yang diterima oleh penduduk kampung, termasuk mat sendiri, termasuk Hajah Aminah sendiri. Tapi gangguan-gangguan tu peliknya tak pula dilalui oleh Tok Imam tu sendiri. Macam tu. Jadi dalam keadaan dah agak serabut, dah tak tahan dah, Tok Imam dah rasa aku memang dah kena cepatkan. Jadi dia jumpa dengan Aidil, jumpa dengan Ayah Aidil. Jom, esok pagi waktu yang paling sesuai, kita kena pergi sana, kamu dengar cakap Tok. Macam tu. Jadi Aidil ni pun bersetuju dengan Ayah Aidil. Esok pagi lepas sembahyang subuh, mereka berkumpul 3 orang ni, naik kereta Aidil ni memandu pergi ke rumah arwah Mak Isah ni tau. Dalam semangat berkobar-kobar, hari ni kita kena selesaikan juga benda ni. Jadi Tok ni sementara dalam kereta ni dah bagi tahu dah pesan, engkau orang ni nak turun, engkau orang kena baca surah Al-Ikhlas sebanyak mungkin. Baca jangan berhenti, mulut jangan banyak bertanya, mulut jangan banyak bercakap. Lepas tu kalau nampak apa-apa, kamu janganlah orang kata terjerit, terlolong semua, jangan. Kamu bacalah surah Al-Ikhlas, bacalah ayat kursi apa semua kan. Lalu Tok duk nasihat-nasihat. Ni Tok nak bagi tahu lagi satu. Nanti kita sama-sama lah orang kata mengambil barang-barang tu. Nanti Tok ajarlah kat bawah macam mana kan. Jadi bila sampai di kawasan rumah Mak Isah tu, kenderaan diberhentikan, bukan betul-betul depan rumah. Bila diberhentikan, Tok bagi isyarat kepada 2 orang ni, kepada Aidil dan ayah dia, kamu tunggu dalam kereta. Tok keluar dulu. Tok keluar dulu membaca ayat-ayat pendinding, sementara Tok memberi isyarat pada tingkap kereta tu, bagi tahu dah boleh keluar. Line clear, dah boleh keluar. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Jadi mereka pun keluar. Semasa mereka berada di belakang Tok ni, Tok Imam ni, mereka diingatkan sekali lagi, banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Kamu ingat, kamu jangan fikir yang bukan-bukan, kamu jangan terkejut yang bukan-bukan. Jadi mereka meneruskan perjalanan, sementara Aidil dengan ayah Aidil ni berada di belakang Tok Imam tersebut. Jadi bila sampai kawasan rumah tersebut, Tok Imam pun mengeluarkan buluh runcing. Buluh runcing ada 4 tau masa tu. Tok Imam bagi kepada Aidil, kepada ayah Aidil. Tok Imam pesan, kamu ambil buluh runcing Aidil,
Kalau kamu jumpa apa-apa di rumah ni, macam tu, kamu ambil, jangan sentuh pakai tangan. Kamu ambil pakai bulu runcing ni. Kamu ingat, jangan sentuh pakai tangan. Macam tu, diingatkan kepada mereka berdua ni. Jadi, teruskan berjalan tu semua. Tok Imam ni pun bentangkan kain hitam tau. Kan tadi akak cakap, kena bawa satu kain hitam yang agak besar, yang ada 4 bucu tu, dibentangkan dekat pohon jejawi tu tau. Dibentangkan kat situ. Sementara tu mereka pun pergilah mendapatkan barang-barang yang dimaksudkan tadi. Macam bekas celak, cucuk sanggul, dupa, bekas kemenyan, apa yang berkaitan lah. Mereka letakkan setempat di dalam kain hitam tersebut. Sementara tu, Aidil bertanya kepada Tok Imam, "Tok, tak ada pula saya nampak rambut yang saya cakap tu, Tok. Macam mana ni, Tok?" Tok Imam pun cakap, tak apa. Kita tunggu kat sini. Kita buat apa yang Tok belajar daripada orang lama kat kampung ni. Jadi, diikutlah apa yang diajar oleh Tok Den sebelum ni kan. Dia pun pergi ambil tanah sejemput. Dia pun baca bismillah. Dia letak dekat kain hitam tu, dekat atas barang-barang tu. Dia ambil pula tanah sejemput lagi dekat pohon jejawi tu. Dia baca bismillah. Dia letak lagi kat situ semua. Dia pun siramlah pada barang-barang tu masuk tanah tadi dengan darah ayam yang dibawa. Bila disiram tu, dipesan tau dekat Aidil dengan ayah dia, "Kamu duduk diam-diam. Kalau nampak apa-apa, kamu baca surah Al-Ikhlas. Kamu jangan menjerit, jangan apa." Tapi sementara tu, sebelum pada benda lain nak sampai, Aidil ada nampak satu lembaga besar berbulu tau. Badan dia berbulu, berwarna hitam sehitam-hitamnya daripada atas sampai bawah memang hitam. Masa tu Aidil terjelepuk pengsan. Pula satu kerja pula Tok Imam ni nak rukiahkan, nak baca rukiah, nak orang kata sekejutkan si Aidil ni. Sementara tu sempat kejutkan Aidil apa semua, Dil bangun semua. Masa tu juga Aidil dah tersedar. Dia macam, Dil, kan Tok dah pesan tadi, kalau nampak apa-apa buat tak tahu, kamu jangan risaulah, kamu buat tak tahu. Baik Tok, saya minta maaf Tok. Macam tu. Sempat lagi tu. Lepas tu Tok ni pun minta untuk duduk. Maksudnya mereka ni duduk berjarak sikit dengan kain hitam tersebut. Bila duduk berjarak sikit, Tok pun mulalah membaca ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran. Sementara tu Aidil dengan ayah Aidil dengan Tok nampak ada lembaga yang datang menuju kepada kain hitam tu dalam keadaan tergelojoh, cuba untuk macam nak makan lah benda-benda kat situ tau, macam nak mencapai apa semua, nak makan dalam keadaan gelojoh. Lepas tu Tok Imam cakap, bukan ini yang kita nak sangat-sangat, bukan ini yang kita tunggu sangat-sangat. Jadi kita tunggu lagi, mungkin dia akan datang. Masa sambil-sambil tunggu baca ayat suci Al-Quran tu semua, datang satu lembaga perempuan tau. Lembaga perempuan tua yang rambut dia menggerbang dengan gigi dia yang bertaring macam tu lah, dengan kuku dia yang panjang. Memang hodoh Pak kata, memang hodoh. Masa tu Aidil cakap, "Ayah, bukan ke itu ke perempuan tua yang kita nampak kat kereta tu tadi?" Macam tu. Jadi Tok Imam pun cakap, "Kalau kamu nak tahu, inilah bendanya, benda belaan tu menyerupai daripada rupa Tok Hindun." Jadi ayah Aidil ni dia kenal Tok Hindun. Ya betul, saya yakin sangat. Jadinya dia orang pun membacakan apa yang disuruh, macam Al-Ikhlas, membacakan surah-surah Al-Quran, pendinding semua. Tok Imam tu baca tanpa henti. Sementara tu nenek tua tu dengan suara garau pun berkata, "Kau nak musnahkan aku? Kau nak musnahkan aku ke? Kau jangan mimpi dapat musnahkan aku. Engkaulah yang musnahkan aku dengan keturunan tu. Sekarang ni aku tak akan berganjak daripada tempat ni. Sini tempat aku. Aku tak akan beredar daripada tempat ni. Aku akan sentiasa berada di tempat ni. Aku akan sentiasa mengganggu penduduk-penduduk dekat sini." Jadi Tok Imam pun balas, dia cakap, "Di sini bukan tempat kamu. Di sini bukan kawasan kamu. Kamu kena berampus daripada sini. Kamu tak boleh terus-terus duduk kat sini. Kalau kamu tak pergi dengan cara yang senang, aku akan pastikan engkau berambus dengan cara yang susah. Tahu tak? Kau pilih kau nak senang ke kau nak susah."
Jadi benda tu terus memarahi pada Tok Imam. Aku takkan pergi. Kau faham tak? Aku takkan pergi. Kau akan terus duduk kat sini menantikan pengganti untuk aku. Pengganti yang akan ambil aku. Jadi yakinlah benda tu, dia nak stay situ, dia nak menunggu penyambung pewaris tu tau. Dia nak menunggu pewaris yang lain tau. Keadaan menjadi semakin tegang. Belaan tersebut menjadi semakin marah dan terus marah. Aku takkan tinggalkan tempat ni. Aku takkan tinggalkan tempat ni. Aku perlukan pewaris. Aku mahukan pewaris. Jadi Tok Imam pun menjawab, engkau takkan dapat pewaris. Kau jangan mimpi nak dapatkan pewaris. Engkau berambus daripada tempat ni. Tinggalkan tempat ini. Ini bukan tempat engkau. Jadi belaan tersebut menjadi semakin marah sehingga kan belaan tu ingin menerkam ke arah Tok Imam. Masa tu Tok Imam ni kan, dia memang seorang ahli pesilat. Sinonim dengan Tok Imam ni, akak cerita sebelum ni, dia ada mengikat satu pisau lawi di pinggang dia. Dia dengan tidak semena-mena mencapai pisau lawi tersebut. Kemudian melibas-libas ke arah hadapan dia, ke kiri, ke kanan, melibas dalam bentuk macam orang nak bersilat. Masa tu dia mendengar suara yang nyaring tau. Suara menjerit, meraung yang nyaring, seolah-olah suara tu sedang kesakitan. Sementara tu belaan tersebut menjadi seolah-olah hilang arah tuju. Belaan tu pergi ke hulu ke hilir, lebih kurang macam tu lah. Kalau ditanya pada Aidil dengan ayah Aidil, memang dia tak nampak. Sebab yang dapat melihat belaan tersebut dengan lebih jelas cuma Tok Imam sahaja. Tok Imam kan ahli silat. Jadi dia ada penglihatan. Maksudnya mungkin Tok Imam ni pada akak dia mempunyai hijab yang terbuka tau. Jadi dia melihat tepat kepada belaan tersebut. Dalam belaan tu yang menyerupai Tok Hindun tu, dia cuba untuk melawan lagi belaan tersebut. Dengan sekali libasan aja, zerak, dia telah memotong bahagian leher belaan tersebut tau. Jadi jatuh terjelepuk lah kepala benda tu. Sementara badan dia pun jatuh terjelepuk. Dalam keadaan tu juga memang Aidil tak nampak pun. Jadi benda tu menghilang dengan sendiri tau. Badan dia dengan kepala dia tu menghilangkan sendiri, meninggalkan rambut yang terurai tu. Rambut panjang tu, maknanya nampak rambut tu je lah masa tu kat situ. Yang tu Aidil dengan ayah Aidil memang nampak jelas rambut tu terjatuh dekat situ tau. Jadi Tok Imam pun menjerit kepada Aidil dengan ayah Aidil, cepat sekarang kita kena juga buang benda ni. Jadi dia keluarkan daripada seluar dia tu buluh runcing. Buluh runcing tu sementara dia ambil rambut tersebut, masukkan ke dalam bunjut yang 4 bucu tadi tu. Sementara tu Tok Imam tu cepat-cepat terkam ke arah kain yang direntang tadi tu. Dia cepat-cepat ikat. Dia ikat 1 bucu, dia ikat 2 bucu, dia ikat lagi. Dah diikat lagi. Mulut dia kumat kamit baca ayat suci Al-Quran. Lepas tu dia ada satu uncang tau. Uncang yang memang dia buat, memang dia nak masukkan lagi. Masukkan lagi benda tu ke dalam uncang tu tau. Lepas tu dia tutup rapat dengan tali. Dia ikat lagi dengan tali sementara dia pegang tu. Inilah masa dia. Kita kena cepat. Kita kena cepat tinggalkan rumah ni. Aidil, kau janganlah tengok-tengok rumah-rumah ni. Kita jangan peduli lah rumah ni. Jadi kita kena pergi sekarang. Cepat Aidil start kereta. Jadi Aidil pun berlari menuju ke kereta. Sementara ayah Aidil dengan Tok Imam ni pun tergesa-gesa menuju ke kereta. Mereka masuk dalam kereta. Mereka tetap terkumat kamit. Ayah Aidil masih tak berhenti baca surah Al-Ikhlas masa tu. Baca dan terus baca. Bila diorang sampai ke pantai, sebab jarak pantai dengan kawasan kampung tu agak jauh korang. Jadi bila sampai ke pantai, sebelum Tok Imam tu buang benda tu campak ke pantai, Tok Imam sempat cakap, pergi engkau berambus. Engkau dah tak ada kaitan dengan keluarga arwah Mak Isah. Engkau juga dah tak ada kaitan dengan keturunan arwah Mak Isah. Mulai hari ni terputuslah apa-apa pun perjanjian kau dengan keluarga arwah Mak Isah.
Jadi Tok Imam tu pencampakkanlah barang-barang tersebut. Sementara Tok Imam menunggu juga untuk melihat uncang tu dihanyutkan air tau. Dihanyutkan air terus ke tengah lautan macam tu. Jadi dalam keadaan kepenatan, mereka tersadai di atas batu yang berada di tempat tersebut. Maklumlah tepi pantai kan. Mereka pun kepenatan, sementara akak pun kepenatan bercerita. Jadi sementara duduk kat situ, mereka istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mereka pun baca sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas mereka berehat sekejap, letih kan, memang penat. Tambah pula dengan usia ayah Aidil dengan Tok Imam tu bukanlah muda lagi kan. Jadi dah selesai, dah ambil nafas, dengan lafaz bismillah, naik kenderaan balik. Tok Imam pun tanya pada Aidil, Aidil, kamu bawa tak pakaian-pakaian tuala yang Tok suruh bawa? Bawa Tok, bawa. Ayah kamu bawa tak? Len kau bawa tak? Bawa. Saya bawa. Jangan risau. Okey, lepas ni kita akan singgah mana-mana masjid. Kita akan bersihkan diri kita, kita akan mandi, kita akan rehat, kita akan jemaah dengan jemaah dekat masjid tersebut. Lepas tu kita rehat-rehat sekejap, baru kita balik. Boleh? Macam tu. Jadinya dalam keadaan macam tu, ayah Aidil pun dengan Aidil dengan Tok Imam ni pun berehatlah sekejap di satu masjid. Mandi-mandi semua, bersihkan diri semua. Kemudian mereka pun berangsurlah balik. Okey. Bila sampai dekat rumah masing-masing, maknanya Aidil dah hantar Tok Imam, Aidil pun dah balik dengan mak ayah dia. Aidil memang stay lagi dengan mak ayah dia sehingga keadaan betul-betul reda tau. Jadi dari hari ke hari, mereka melihat keadaan tu dah kembali pulih. Dah tak ada macam gangguan-gangguan yang pelik-pelik. Jadi Tok Imam pun berjumpa lagi dengan Aidil, dengan ayah Aidil, untuk sampaikan apa yang dinasihatkan oleh Tok Din tadi. Apa yang dinasihatkan oleh Tok Din? Jadi mereka bertakat bismillah. Tok bantu dengan Aidil untuk bersihkan kawasan rumah arwah Mak Isah. Kita sama-sama dengan penduduk kampung, kita gotong royong. Kali ni kita bersihkan tanah tersebut, kita bakar apa yang ada, apa yang patut. Pokok jejawi tu pun kita akan bakar, kita akan potong-potong, kita akan bakar, kita akan betul-betul bersihkan. Lepas ni Aidil buatlah, nak buat apa pun, nak buat rumah ke, nak buat kebun ke, janji tanah tu tak, orang kata tak terbiar macam tu. Bila dengar macam tu, mereka pun melaluilah proses tersebut sehingga kan dah tak ada sebarang gangguan di kawasan tanah tersebut. Boleh dikatakan penduduk-penduduk kampung yang melalui kawasan tersebut dah tak merasa meremang tau bila melalui kawasan tersebut tau. Jadi kejadian ni dimaklumkan kepada ibu ayah Ainun tau, yang berada di Perak. Bila difikir-fikirkan, ibu ayah Ainun bagi tahu macam ni lah, mereka bersetuju untuk berpindah balik ke tanah arwah mak dia. Mereka membina rumah dan tinggal di situ. Dan sampai sekarang kawasan tersebut langsung tak menghantui ataupun tak menjadi kawasan yang menyeramkan. Alhamdulillah, dengan usaha daripada Tok Imam tu, semuanya kembali kepada asal. Selepas benda-benda yang berpenunggu tu dihanyutkan ke laut, tenggelam di tengah-tengah laut, perkara-perkara yang menyeramkan dah tak berlaku kat kampung tu tau. Sebab dikatakan oleh penulis kat sini, penunggu-penunggu daripada benda-benda tersebut tu, benda-benda puaka tu, dah mengikut benda tu sama-sama pergi ke laut. Macam itulah maksudnya. Cerita pun dah tamat. Terima kasih korang kerana dengar daripada awal sampai akhir. Akak nak minta maaf tau, sebab cerita kali ni memang panjang. Kalau korang nak tengok, ni lah dia skrip-skripnya. Lebih kurang 13 helai. Tak silap akak kena hafal. Bukan hafal lah, maksudnya akak kena fahami cerita ni dan akak kena bercerita. Tapi kan, penyampaian kat sini akak nak menasihatkan diri akak dan juga akak nak nasihatkan kepada semua, supaya kita jangan sesekali berdampingan dengan benda-benda yang memang dilarang oleh agama Islam tau. Sebab kalau kita masih juga berdegil, nak juga berurusan dengan benda-benda macam ni, kita sendiri kena tanggung akibatnya. Bukan senang nak berurusan dengan benda-benda iblis syaitan ni korang. Yang baik,
kita sama-sama jadikan tauladan, yang buruk kita sama-sama jadikan sempadan. Maknanya, apa yang tak elok, korang jangan jadikan sebagai ikutan. Sekian sahaja dari akak. Bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah.